الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk mentaati raja, tonggak kesejahteraan ummah. Ketaatan kepada ulil amr merupakan satu kewajipan dan merupakan ketaatan peringkat ketika selepas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana ianya merupakan antara perkara yang boleh membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran sesebuah negara. Dalam prinsip rukun negara telah disebutkan bahawa kesetiaan kepada raja dan negara sebagai rukun yang kedua. Ini membuktikan bahawa betapa perlunya kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul Baqarah ayat 247 yang bermaksud, dan ingatlah Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikhendakinya, dan Allah maha luas, iaitu rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah telah menunjukkan bahawa negeri Johor merupakan antara negeri di tanah Melayu yang memperkenalkan sistem pemerintahan beraja. Perkara ini boleh dirujuk kepada undang-undang tubuh kerajaan Johor yang telah dimasyhurkan pada tahun 1895 oleh almarhum Sultan Abu Bakar. Menurut undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor, istilah raja adalah digunakan untuk merujuk kepada pemerintah kerajaan negeri Johor dan segala jajahan takluknya. Sistem pemerintahan beraja ini telah termaktub dalam sejarah sebagai institusi yang telah lama diberikan kesetiaan dan kemuliaan yang tidak berbelah bagi oleh rakyat jelata. Malah institusi diraja ini tetap dan terus diangkat sebagai lambang keutuhan, perpaduan dan kedaulatan agama Islam.
Fungsi institusi diraja ini bukan hanya untuk melindungi agama Islam sahaja, akan tetapi institusi ini menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan untuk semua kaum. Hal ini kerana kuasanya melangkau kepentingan politik dan segala keputusan atau titah perintah diraja adalah berdasarkan kepada kepentingan rakyat jelata. Hal ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi daripada Abu Bakar radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sultan merupakan naungan Allah di bumi. Barang siapa yang memuliakan sultan, maka Allah akan muliakannya. Barang siapa yang menghina sultan, maka Allah akan menghinanya juga. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu kita sebagai rakyat hendaklah sentiasa menunjukkan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada raja atau sultan kita, khususnya kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim. Hal ini demikian kerana Duli Yang Maha Mulia Tuanku adalah merupakan ulil am di negeri kita. Di bawah kepimpinan Duli Yang Maha Sultan Johor kita, sebagai rakyat telah mengamati pelbagai manfaat di negeri tercinta ini. Antaranya, baginda sebagai ketua agama telah mendaulatkan agama Islam sebagai agama negeri Johor. Ini telah meletakkan kedudukan agama Islam di tempat yang tinggi, dihormati serta sentiasa terpelihara daripada anasir-anasir yang cuba untuk menggugat kesucian agama Islam. Di bawah pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga, rakyat negeri Johor dapat mengamati keamanan dan keharmonian hidup. Walaupun rakyat di negeri Johor terdiri daripada berbilang bangsa dan agama, namun kita sentiasa hidup secara bermuafakat bagi mengecapi nikmat keamanan di negeri ini. Rakyat juga dapat merasai nikmat kemajuan dan pembangunan yang berterusan bagi menjalani kehidupan yang lebih baik dan selesa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penaung rakyat negeri ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor pernah bertitah menekankan 3 perkara penting dalam usaha mengekalkan keharmonian dan perpaduan rakyat di negeri ini. Yang pertama, rakyat hendaklah menghormati kedaulatan raja-raja Melayu yang telah bertolak ansur untuk memberikan kuasa kepada pemimpin yang dipilih rakyat untuk mentadbir negara. Yang kedua, menghormati kemuliaan agama Islam yang bertolak ansur untuk membenarkan agama lain diamalkan dengan aman. Dan yang terakhir, menghormati keistimewaan orang Melayu yang telah bertolak ansur untuk berkongsi hidup dengan orang lain di tanah Melayu. Oleh itu, peranan raja sangat penting dalam memastikan keamanan, keadilan dan keharmonian dapat dirasai pada setiap nadi kehidupan rakyat. Raja bukan sahaja menjadi lambang sebuah negara berdaulat, bebas dan merdeka, akan tetapi ia juga sebagai kekuatan agama Islam dan lambang perpaduan rakyat berbilang kaum, serta tonggak kepada kekuatan umat Islam dan perpaduan ummah di negara ini. Kaedah fiqh ada menyebut, kebijaksanaan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru jemaah sekalian, marilah kita memelihara dan mengekalkan institusi beraja, kerana hal ini merupakan sumber kekuatan rakyat dan tempat rakyat berlindung
serta memupuk permuafakatan bangsa Johor bagi mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup bermasyarakat. Ingatlah bahawa musuh-musuh agama sentiasa mengintai peluang untuk menabur racun perpecahan dan menyemarakkan api kebencian yang akan menggugat perpaduan dan kesetiaan kepada raja. Marilah kita bersatu padu mendukung, merafak sembah, menjunjung kasih, taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor sepanjang tahta pemerintahan baginda. Semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dikurniakan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk meneruskan pemerintahan di negeri Johor Darut Ta'zim ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Bermaksud, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya. Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika tidaklah kerana limpah kurnianya Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binazarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha fima amaru wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahrah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syariatik, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zarid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khdzulil kafarata wa mubtadi'is sayyati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aktubis salamata wal afiyata lana ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك والبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة